Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Nafri bin Muhammad Asrul dari kelas 4 UKM. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk saya iaitu bola sepak. Bola sepak ini terkenal sejak zaman dahulu lagi, sejak tahun 70-an dan 80-an. Seperti yang anda tahu, bola sepak ini berbentuk bulat supaya senang berguling. Bola sepak seperti yang anda tahu, bola sepak ini sering dimain oleh masyarakat tidak mengira umur atau bangsa. Sukan ini melibatkan 11 orang pemain yang terdiri daripada penjaga gol, pertahanan dan penyerang. Setiap daripada mereka mempunyai tugas yang tersendiri. Seperti penjaga gol mestilah menjaga kawasan tiang gol. Pertahanan pula mestilah menjaga kawasan supaya tidak diserang oleh pasukan pihak lawan. Penyerang pula mestilah menyerang pasukan pihak lawan untuk menjaringkan gol. Terdapat beberapa kebaikan atau faedah yang terdapat dalam permainan bola sepak ini. Antaranya dapat mencegahkan badan, mengisi masa lapang, meningkatkan keyakinan diri dan mengeratkan silaturahim seperti kita berjumpa dengan rakan lain dan mengenali rakan baru dari pihak pasukan lain. Saya mempunyai beberapa idola yang saya minati seperti Pele dan Muhammad Salah. Sebagai penutup, saya berharap agar permainan bola sepak ini dapat diteruskan dalam generasi akan datang supaya mereka dapat merasa bermain bola sepak ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera. Saya bernama Muhammad Amir Timi bin Muhammad Irawan daripada kelas 4 UKM, bersekolah di SMK Empat Pecah, Kuala Kubu Baru. Hari ini saya ingin menceritakan tentang minat saya pada Yamaha RZ 135. Yamaha RZ mula dipasarkan pada tahun 1985 dengan transmisi 5 kelajuan. Pertama, RZ terkenal di dua negara iaitu Singapura dan Malaysia. Yamaha RZ salah satu kenderaan yang dipasarkan selama 14 tahun, daripada tahun 1985 hingga ke 2009. Yamaha RZ mempunyai 14 generasi. Generasi yang paling terkenal di Malaysia ialah Yamaha RZ berjenama Millennium dan Catalyzer. Kenapa suka motor tu? Saya minat motor tu kerana kelajuannya yang mencapai 160 km per jam dengan enjin standard tanpa mengubah suai kenderaan. Harga dalam berapa tu? Harga pada tahun permulaan 1985 dijual pada harga RM4,500, RM4,500 Malaysia. Sehingga 2020 harga RZ melambung tinggi kerana minat orang Malaysia meminatinya. Harga pada pasaran 2020 ialah sehingga RM70,000 Malaysia. RM70,000 Malaysia tu, motor tersebut mempunyai barang-barang original daripada seluruh negara iaitu Thailand, Malaysia, Singapura. Kamu dah ada motor tu belum? Belum mampu lagi. Saya masih belum mampu lagi untuk memiliki motor tersebut sebab harganya amatlah tinggi. Saya hanya mampu mempunyai motor yang lain lah. Adakah bercita-cita untuk mendapatkan motor tersebut? Bercita-cita untuk mendapatkan motor tersebut pada usia muda, kerana saya ingin mampu membuktikan bahawa pada usia muda mampu memiliki sebuah jentera yang amat amat legenda. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru dan rakan-rakan semua.
Saya Muhammad Fauzi bin Muhammad Mahir dari kelas 4 UKM ingin menceritakan tentang penjagaan alam sekitar. Semua tahu alam sekitar ni diberi pada kita oleh Allah Tuhan dengan yang tak ternilai harganya. Kita sebagai rakyat kenalah jaga alam sekitar supaya tidak tercemar, seperti sungai dan tumbuhan. Kenapa kena jaga alam sekitar? Nak jaga udara semua. Macam mana nak jaga alam sekitar? Kurangkan pembakaran, membuang sampah merata-rata, buang ke dalam sungai, laut. Bagaimanakah cara langkah mengatasinya? Membuat kempen atau gotong royong di setiap kampung dan taman. Lagi apa lagi yang anda nak tambah? Kita kena jaga alam sekitar ni untuk nak apa? Apa bang? Untuk jangka masa yang lama lah, kita nak pakai semua nak tengok tumbuhan. Sebab tumbuhan membekalkan oksigen kepada manusia Okey. Untuk generasi yang akan datang. Okey. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ibn Hayyan bin Abdul Latif Kamal daripada 4 UKM. Hari ini saya akan menceritakan tentang hobi saya, iaitu melukis. Saya mendapati saya ada bakat melukis sejak umur 3 tahun. Macam mana boleh tahu 3 tahun tu dah pandai melukis? Sebab dah pandai melukis. Lukisan-lukisan saya yang biasa saya lukis adalah buah-buahan dan binatang. Binatang-binatang yang saya biasa lukis adalah ular, burung dan sebagainya. Lepas tu saya berasa gembira bila dapat hilangkan stres kat situ apabila melukis. Saya berasa amat tenang dan melihat lukisan yang saya lukis. Lepas lukis tu saya akan menampalkan lukisan saya dekat depan meja belajar. Sebelum tampal tu saya akan mewarnakan supaya kelihatan menarik dan lalu menampalnya. Tokoh yang saya minati dari dulu adalah Datuk Lan. Datuk Lan seorang pelukis animasi dan karyanya ialah Kapung Boy. Salah satu kelemahan apabila saya melukis ni, saya tidak dapat melukis gambaran muka orang. Amat susah untuk saya lukis. Sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan dan guru. Hari ini nama saya ialah Aku Muhammad Razif Syedi bin Kamarul, kelas 4 UKM. Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang hobi saya, iaitu mendengar muzik. Maksud muzik ialah bunyi yang didengari oleh individu dan berbeza bergantung pada cita rasa seseorang. Ia juga dapat dibezakan daripada bunyi yang digemari seseorang individu itu, dan juga bunyi yang diperbuat oleh seseorang maupun atau kumpulan. Terdapat banyak jenis-jenis muzik. Contohnya adalah seperti muzik pop, muzik hip hop, balada dan R&B. Muzik juga terdapat banyak kelebihannya. Antaranya ialah dapat meluangkan
masa lapang dengan mendengar muzik. Ia juga dapat mempercepatkan kerja kerana kita dapat mendengar melodi yang kita gemari. Selain itu, ia juga dapat mencegah penyakit insomnia, iaitu penyakit sukar tidur. Kenapa? Kerana muzik dapat menenangkan kita untuk tidur. Muzik juga mempunyai kesan negatif. Seperti jika kita mendengar sesuatu muzik itu terlalu kuat, dia akan merosakkan kegenang telinga seseorang. Dan apabila kita mendengar kepada muzik-muzik yang mempunyai ayat-ayat yang tidak sopan, dia akan mempengaruhi kita. Muzik juga dapat dimainkan oleh pelbagai peralatan, iaitu seperti piano, trumpet, seruling dan sebagainya. Muzik juga telah berkembang luas kepada seluruh dunia. Antara pemuzik yang famous ialah seperti Yang terkenal seperti Beethoven, Justin Bieber, dan lain-lain. Oleh itu, muzik telah menjadi hobi kepada masyarakat zaman kini. Walaupun ia sekadar mendengar muzik, tetapi ia mempunyai banyak kelebihan dan kekurangannya juga. Kamu suka muzik apa? Saya suka muzik jenis R&B. R&B. Contoh muzik R&B macam mana? Cuma bagi bunyi sikit. Bunyi. Contoh lagu dia seperti lagu Havana. Okey, cuba yang Havana sikit kat cikgu. Cepatlah. Okeylah. Okey, go. Teruskan. Havana anda. Havana, Unana. Pas dah itu je saya ingat. Itu je. Anda boleh search ya kat YouTube dan website ya. Siapa yang artis idola anda? Artis idola saya ialah Justin Bieber. Justin Bieber. Ya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Miss Airi binti Muhammad Zaki ingin berkongsi sedikit ilmu tentang membeli belah atas talian. Okay, mula-mula saya akan ceritakan tentang definisi membeli belah atas talian. Pada pendapat saya, proses yang pengguna lakukan untuk membeli produk atau perkhidmatan dalam talian. Seterusnya, seperti mana yang kita tahu, zaman sekarang apa yang kita nak semua mudah dan cepat, dan segala apa yang mereka tawarkan pada kita dapat mencapai apa-apa sahaja yang kita mahukan. Pada pendapat saya, perkembangan teknologi kini memberi impak positif yang sangat ketara dalam bab membeli barang atas talian. Alhamdulillah, teknologi kini semakin maju dan dapat memberi segala apa yang kita mahukan atas talian. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang kelebihan membeli barang dalam talian. Yang pertama, yang kita mahukan seperti mudah. Ini mudah kerana kita bayangkan apabila kita duduk di rumah ataupun maupun di atas katil, kita dapat membeli barang secara online maupun apa-apa yang kita inginkan di atas katil ataupun di rumah, di mana-mana saja kita dapat. Jadi seterusnya, apabila kita mempunyai kelebihan, semestinya kita ada kelemahan. Yang pertama, kelemahan itu ialah masa penghantaran. Masa penghantaran seperti mana kita tahu, waktu PKP yang lepas, van pos laju, JNT dan sebagainya dihantar lambat
lambat tiba barang yang kita order. Ini kerana masalah apabila ramai pelanggan dan pengguna membeli barang atas talian. Jadi akhir kata, la tubazziru inna tubazzirina akhwani syakirin. Jadi orang yang membazir adalah orang yang menyerupai syaitan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nur Hidayah Ashraf binti Azhar. Saya lupa nama mesti cakap. Oh, stop. Nama saya Nur Hidayah Ashraf binti Azhar. Saya dari kelas 4 UKM bersekolah di SMK Ampang Besar Kuala Lumpur Baru. Topik yang saya akan bincangkan hari ini tentang kemalangan jalan raya. Hampir setiap hari berita mengenai kemalangan jalan raya yang melibatkan hilang nyawa, kerugian harta disiarkan di media massa. Ini adalah menyebabkan masalah kemalangan jalan raya ini dianggap serius sehingga sukar untuk kita atasi. Kemalangan jalan raya juga menjadi buah mulut masyarakat dan perhatian media massa. Persoalannya, apakah punca penyebab kemalangan jalan raya berlaku di negara kita? Antara punca kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita ialah dengan sikap manusia yang tidak sabar. Biasanya, pemandu akan memandu kenderaan dengan laju untuk cepat sampai ke destinasi mereka. Pemandu dan penunggang kenderaan tidak suka berhenti semasa lampu isyarat berwarna merah kerana mereka menganggap ia adalah satu perkara yang dapat melambatkan gerakan mereka untuk sampai ke sesuatu tempat. Terdapat juga pengguna motosikal atau dikenali sebagai mat rempit yang suka berlumba secara haram sehingga mengadakan nyawa. Ia adalah punca kemalangan jalan raya berlaku. Selain itu, kecuaian manusia adalah penyebab utama kemalangan jalan raya berlaku. Ramai pemandu dan penunggang kenderaan gemar memandu dengan melulu dan cuai. Mereka bukan sahaja menggadaikan nyawa mereka, malah menggadaikan nyawa pemandu yang lain. Seterusnya, penggunaan telefon bimbit semasa memandu adalah salah satu punca kemalangan jalan raya berlaku. Kajian menunjukkan 90% pemandu yang menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kematian. Di samping itu, pemandu dan penunggang kenderaan yang tidak mempunyai lesen juga boleh menyebabkan punca kemalangan jalan raya. Ia kerana sebab penunggang dan pemandu yang tidak mempunyai lesen tidak diajar cara penggunaan jalan raya, undang-undang dengan betul. Dan mereka tidak membuat latihan yang sepatutnya dibuat. Konklusinya, semua pemandu dan penunggang kenderaan haruslah berhati-hati semasa memandu kenderaan. Semua pihak haruslah mengumpul tenaga dan usaha secara efektif lagi. Semua pihak haruslah mengganding bahu untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya untuk bagi kurang. Bab kaki pepatah, biar lambat asas darat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera
pecah. Topik saya pada hari ini ialah tentang COVID-19. COVID-19 ataupun dikenali sebagai coronavirus ialah satu virus yang amat berbahaya dan mudah tersebar daripada sentuhan dan boleh menyebabkan kematian. Virus ini dapat dikenal pasti melalui simptom-simptom yang tertentu, iaitu demam, batuk kering, badan panas, pening, sakit badan dan sesak nafas. Selain itu, penyakit ini mudah tersebar. Pada hari ini ramai yang berhadapan dengan coronavirus ini dan membuatkan seluruh dunia bimbang kerana virus ini boleh menyebabkan kematian. Pada awalnya, kes ini hanya 22 kes, iaitu daripada warga negara asing, dan kes ini merebak ke negara Malaysia akibat orang yang melancong pulang dari luar negara dan turun ke Malaysia. Pada 11 hari bulan 3 2020, Pertubuhan Kesihatan Dunia telah mengisytiharkan penularan COVID-19 ini semakin meningkat dan pihak kerajaan membuat sekatan pada lapangan terbang dan pintu masuk antarabangsa. Negara-negara yang kerajaan menyekat pintu masuknya ialah China, di Hubei, Zhejiang dan virus ini berpunca daripada binatang exotic iaitu kelawar, katak dan sebagainya. Penyakit ini bermula daripada Wuhan, China dan merebak ke seluruh dunia. Bagaimana cara nak mengatasi corona? Cara mengatasi corona ni adalah elakkan pergi ke tempat yang orang ramai berkumpul dan selalu pakai topeng muka, kerapkan basuh muka dan tangan, dan elakkan memegang mata, hidung dan mulut secara kerap. Lepas tu dia kata duduk rumah je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izzatunisha binti Omar dari kelas 4 UKM. Hari ini saya ingin membincangkan tentang kemudahan telefon bimbit. Telefon bimbit ialah sejenis alat komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu bagi yang berkemampuan. Ianya banyak memberi manfaat kepada kita. Antara kemudahan telefon bimbit ialah dapat berkomunikasi dengan orang yang tersayang.
jauh daripada kita. Selain itu, kita dapat mencari data dan maklumat melalui laman Sarawak. Apa je nama telefon yang kamu tahu? Contoh nama telefon ialah iPhone, Samsung, Vivo, Huawei. Okey. Kamu ada telefon tak? Okey. Kalau tak ada telefon apa jadi? Kalau tak ada telefon, kita tidak dapat lebih pengetahuan. Tak dapat berhubung. Tak dapat berhubung. Okey. Okey. Apa lagi yang boleh anda tambah?